Okey, dalam video kali ni aku nak cerita dekat korang iPhone yang masih lagi berbaloi pada tanda harga RM1,000 lebih kurang lah. Tanpa makan masa lagi, jom kita bincangkan. Okay, iPhone yang pertama bawah RM1,000, paling mahal pun RM1,000 lebih, iPhone 8 Plus. Kenapa aku cakap masih okey, masih berbaloi? Sebab dia punya prosesor masih lagi cun, performance dia semua okey pada tahun 2022 ni, masih lagi boleh digunakan, masih boleh update kepada latest software, dan tak ada isu, tak ada masalah. Semasa aku guna dan review pakai iPhone ni, tak ada masalah. Cuma kekurangan dia sikit dari segi skrin, dia skrin LCD dan skrin dia agak kecil lah compare dengan iPhone yang terbaru sekarang. Dan juga dari segi dia punya kamera bahagian hadapan dia kurang cantik sikit lah. Tapi kamera belakang dia tu pun masih boleh, masih okey lagi lah digunakan tahun 2022 ni. Walaupun tak cantik sangat. Tapi ni yang paling murah, harga RM900 sehingga RM1,100 macam tu, korang boleh dapat iPhone 8 Plus ni. Tapi apa kelebihan dia? Nombor satu yang aku cakap tadi, murah, bawah RM1,000 boleh dapat. Nombor dua, dia ada fingerprint dekat sini kalau korang tengok. Satu lagi, dia punya design tu outdated sikit dan nampak ketinggalan sikit lah. Tapi kalau dah bajet korang bawah RM1,900 lebih, ini iPhone yang korang boleh dapat dan masih boleh digunakan dan masih okey lagi pada pendapat aku. iPhone yang kedua adalah iPhone XR. So iPhone XR ni memang sangat-sangat okey pada tahun 2022 ni lagi. Harga dia pun murah pada tanda harga RM1,100 hingga RM1,200. Saiz dia punya display pun besar. Cuma kekurangan dia adalah display LCD, dia bukan display OLED yang cerah. Dia tak ada telephoto lens macam iPhone XS ataupun iPhone 11. Dan basically itu sajalah yang kekurangan yang aku rasa lah dekat sini. Design dia okey, design dia adalah design yang still kalau orang kata terbaru punya design jugalah. Cuma nampaklah dia punya kamera tu satu saja compare dengan iPhone 11, 12, 13 semua dah dua kamera dekat bahagian belakang dia. Kamera dia pun okey, still boleh gunakan, video pun cantik lagi, tak ada masalah lah bagi daripada aku dekat bahagian kamera iPhone XR ni. Dan harga dia murah. Untuk skrin dia walaupun dia adalah sedikit kekurangan, tapi dia pada pendapat aku adalah kelebihan sebab kita nak bajet. Jadi iPhone yang dah bertahun-tahun pakai ni, kemungkinan skrin dia tu rosak adalah tinggi. Jadi skrin LCD ni kalau rosak lebih murah nak ditukar berbanding dengan skrin OLED yang dipakaikan dekat iPhone yang terbaru ni lah. Pada pendapat aku, untuk harga RM1,100 hingga RM1,200, orang boleh dapatkan iPhone XR memang masih okey, masih lagi berbaloi. Dan kita up lagi sikit dalam RM1,150 hingga RM1,300, iaitu iPhone XS. Kenapa aku cakap masih lagi okey? Nombor satu, design dia still design yang terbaru, design yang cantik, dan dia punya screen tu full screen. Saiz dia pun lebih compact, lebih kecil berbanding dengan iPhone 8 Plus ni. Saiz XS tu lebih kecil. Okey, apa kelebihan dia lagi satu? Dia ada kamera 2 dengan telephoto kamera. Kamera dia, video dia still okey, masih cantik dan relevan untuk tahun 2022 ni, senang cerita. Skrin dia OLED 5.8 inci, memang cantik, memang cerah, nak pakai tak ada masalah. Ada Face ID, korang boleh gunakan. Nak main game pun okey. Performance semua smooth, boleh update kepada OS yang terbaru semua, tak ada masalah. Kekurangan dia adalah sebab iPhone ni dah lama, dah 4-5 tahun. Jadi pastinya ada benda-benda yang korang mungkin kena tukar lah kalau korang beli iPhone XS ni. Nombor satu adalah bateri dia, dah lama, memang patut tukar. Yang kedua adalah skrin dia tu risiko untuk rosak agak tinggi. Dan skrin OLED ni kalau rosak agak mahal lah, dalam RM700-800 juga kalau korang nak tukar skrin OLED ni. Jadi itu satu kekurangan dia pada pendapat aku, sebab korang nak bajet bawah dalam RM1,000 tapi tiba-tiba rosak skrin dah jadi RM2,000 pula kan. So korang kena faham yang tu lah. Tapi overall kalau korang tanya aku antara ketiga-tiga iPhone ni, yang mana yang paling aku prefer lah, kalau korang tanya aku, memang aku akan pilih iPhone XS. Sebab apa? Antara ketiga-tiga ni, iPhone XS yang paling compact, skrin dia paling cantik, kamera dia pun okey, dan senang cerita aku lebih prefer size yang compact macam iPhone XS ni lah. Tapi bagi aku ketiga-tiga pun okey, cuma iPhone 8 Plus ni kurang dia sikit dekat skrin, memang outdated sikit lah dia punya form factor dia ni, senang cerita. So kalau korang tak suka yang outdated punya form factor ni, tak payah ambil yang macam ni, ambil iPhone XR ataupun XS. Kalau korang nak tengok kenapa aku cakap jangan beli iPhone X pada tahun 2022, aku sediakan dekat sini untuk review iPhone 11 pada tahun 2022 dekat sini. Sekian saya Adam pada Askatek. Assalamualaikum. Ciao. Jangan lupa subscribe.